救主，我仰望你面，你圣洁晨光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你，荣美的救主。我仰望你面，你圣洁晨光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你，你是我一生的依靠，你给我温暖的拥抱，我只想永远爱着你，紧紧跟随你，我一生因你而微笑，当你的灵将我围绕，我献上自己做活祭，一生服侍你，我的主。荣美的救主，我仰望你面，你圣洁真光充满我生命，我找到自己，在你救恩计划里，我愿用我全心，用我全力来荣耀你，你是我一生的依靠，你给我温暖的拥抱，我只想永远爱着你，紧紧跟随你，我一生因你而微笑，当你的灵将我环绕，我献上自己做活祭，一生服侍你，你是我一生的依靠，你给我温暖的拥抱，我只想永远爱着你，紧紧跟随你，我一生因你而微笑，当你的灵将我环绕，我献上自己做活祭，一生服侍你，我的主，没有任何事物能改变我决定，我改变我的心。让你用海触摸我空虚的生命。我已决定
弟兄姐妹，大家早！让我们一起的来敬拜我们的主。愿主与你们同在，愿主也与你同在。我很喜欢人对我说：“我们同往主的殿。”来呀，我们一同歌颂主。我们要向全能的救主大声欢呼。上帝是灵，我们当以心灵和诚实拜他。荣耀归于上帝、圣父、圣子、圣灵。赞美归于主，从现在直到永远。阿们。求解心主文，我们一起来。全能的上帝，凡人的心在主面前无不显明，心里所羡慕的主都知道，心里所隐藏的也瞒不过主。求主用圣灵的感化洁净我们心里的意念，叫我们尽心爱主，恭敬归荣耀于主的圣名。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。荣归主颂。惟愿在上荣归于上帝，在地有平安，人都蒙恩。我们赞美主，称颂主，敬拜主，荣耀主，为主的大荣耀。感谢主上帝，天上的皇，全能的上帝圣父，主独生圣子耶稣基督，主上帝，上帝的羔羊，除掉世上罪的主，怜悯我们。坐在上帝圣父右边的主，允准我们的祷告，因为基督独一为圣，基督独一为主，基督独一圣灵，在上帝圣父荣耀以为至上。阿们。面对风浪，你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你执意不摇晃，使我心中满有平安，充满无限希望。是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我只是经历你全能的力量。唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。当我面对风浪，你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你执意不要忘，使我心中满有平安，充满无限希望。是我永远的依靠，坚守信心来宣告，我真实经历你全能的力量。唯有你是我永远的依靠，坚守信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。
靠，牵手信心来宣告，我正是经历你全能的力量，唯有你是我永远的依靠，永远的依接受信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。今天是主生日，让我们一起的来先读今日主文。全能的上帝，主使的选民，在圣子我主耶稣奥妙的身体中互相联络，成为一家。求主施恩，使我们效法主，受圣服圣徒的一切善行，虔诚，就可以进入主为真实爱主的人所预备说不尽的喜乐。这都是靠着我主耶稣基督。阿们。主耶稣的圣福音记载在马可福音4章35至41节。荣耀归于主耶稣。马可福音4章35至41节。当天晚上，耶稣对门徒说：“我们都到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他们同行。忽然起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他，说：“夫子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥着风向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。”这是基督的福音，赞美归于主基督。Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kami naikkan padamu Tuhan, sebab Engkau yang layak ditinggikan, layak dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam kami mengikuti kebaktian atas talian atau online pada pagi ini. Kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami sepanjang ibadah kami. Biar semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan khususnya Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, ia mengambil tempat di hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan itu menguatkan iman kami, mengajar kami tentang erti kebenaran dan bersandar penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Syukur puji Tuhan karena kita dapat bertemu lagi dalam kebaktian online atau atas talian bersama-sama dengan keluarga. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19, kita masih teruskan beribadah di rumah bersama-sama dengan keluarga. Kita tidak dapat beribadah di gereja karena kita menghormati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Khususnya yang kita berada di kota Kinabalu, di mana kita berada di dalam zon merah dan kita dikenakan PKPB. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, dalam musim pandemi COVID-19 ini bukan hanya membawa perubahan dalam kehidupan kita,
tetapi membawa sikap ketakutan dalam kehidupan manusia. Kenapa ketakutan boleh muncul semasa pandemi COVID-19? Pandemi COVID-19 adalah suatu penyakit yang berbahaya dan boleh membawa kematian, dan ianya adalah sangat menakutkan bagi manusia. Keadaan pandemi COVID-19 bukan saja mengubah kehidupan kita sehari, juga dapat mengganggu ekonomi negara, bahkan dunia, dan termasuklah ekonomi kita secara pribadi, dan di mana ada yang kehilangan pekerjaan, perniagaan yang merosot, tutup perniagaan, sehingga boleh memberi ketakutan dalam hal keuangan keluarga kita. Sehingga akhirnya ketakutan dapat menguasai semua manusia, dan ianya tidak terlepas kepada orang percaya, yaitu kamu dan juga saya. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, melalui pembacaan kita sebentar tadi di dalam Injil Markus, bab yang keempat, ayat 35 hingga ayat 41, dan saya mau mengangkat satu tema, yaitu menghadirkan Yesus dalam badai kehidupan kita. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Menghadirkan Yesus dalam badai kehidupan kita. Dan kalau kita melihat sebelum dalam ayat yang ke-35 ini, di mana Yesus sibuk sehari suntuk dan dia sangat letih. Dan kita tahu Yesus telah banyak melayani orang dengan melakukan banyak mukjizat dan dengan menyembuhkan banyak orang, termasuklah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Mana pada waktu petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita menyeberangi tasik ini." Mereka pun meninggalkan Kapernaum dan orang banyak yang mengikuti dia. Mereka menyeberangi tasik Galilea. Dan saya menunjukkan peta, yaitu di mana terletaknya danau atau tasik Galilea. Dan Anda lihat di dalam PowerPoint, danau ini dikelilingi dengan bukit-bukit. Nah, sebelum mereka berangkat, keadaan tasik Galilea adalah sangat tenang. Tetapi apa yang terjadi semasa mereka menyeberangi tasik Galilea? Saudara-saudari dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang kita akan pelajari pada pagi ini. Pertama, mereka mengharungi badai. Bersama-sama dengan saya, mengharungi badai. Di dalam Markus bab yang keempat, ayat 36 hingga 38e berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, di sini menunjukkan bahwa Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya di perahu. Dan pada masa yang sama dikatakan dalam firman Tuhan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyambar masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, kebanyakan murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus adalah seorang nelayan. Mereka adalah seorang yang mahir di laut, walaupun laut itu bergelora. Sehingga di sini katakan mereka menggunakan seluruh kemahiran mereka ketika badai datang dan angin yang besar, ombak menyambar masuk perahu mereka. Mereka menggunakan seluruh kemahiran mereka, pengalaman mereka untuk mengemudi perahu mereka dengan dihempas ombak yang kuat sehingga air telah masuk perahu mereka dan mereka merasa takut. Kata firman Tuhan ini, mereka merasa takut
Karena mereka sadar bahwa mereka dalam keadaan yang bahaya. Mereka mulai rasa takut karena mereka tahu mereka dalam keadaan yang bahaya. Karena perahu mereka hampir tenggelam. Mereka bersandar kepada kekuatan mereka sendiri. Mereka berusaha dengan kekuatan kemahiran mereka. Sehingga perasaan cemas dan takut menyebabkan mereka tidak dapat berpikir dengan baik. Mereka tidak dapat berpikir dengan baik. Dan apa yang terjadi? Murid Yesus lupa bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Kadangkala kita juga mengalami perkara yang sama. Ketika badai datang secara tiba-tiba menggoncang hidup kita, entah itu badai serupa penyakit, badai itu masalah ekonomi, di mana kehilangan pekerjaan, bisnis merundum, atau mungkin ada yang bankrupt karena kita menghalungi dengan COVID-19 ini, dan mungkin masalah keluarga yang tidak dapat selesai sehingga di ujungnya mau bercerai. Kita berusaha untuk menyelesaikan menurut kekuatan atau pengalaman kita, tetapi di akhirnya membawa kegagalan dan kekecewaan sehingga kita putus asa atau pasrah. Murid-murid Yesus mengalami sedemikian. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri untuk menyelesaikan badai yang besar sehingga mereka putus asa. Mereka takut, mereka pasrah. Tetapi saudara dan saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, dalam semua badai yang kita lalui, pasti ada penyelesaiannya di dalam Tuhan. Ada amin? Amin. Bagaimana kita memerlukan pertolongan Tuhan? Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, walaupun kita adalah orang yang taat atau orang yang percaya, kita juga tidak terlepas dalam ujian badai atau masalah tetap boleh mendekati kita. Karena kita ini masih manusia. Sehingga ini kita tahu kita sudah mengalami pandemi COVID-19. Ini satu ujian untuk kita semua. Bukan menunjukkan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita atau tidak mempedulikan kita. Tetapi Tuhan mau kita memiliki iman yang teguh ketika kita mengarungi badai dalam hidup kita. Karena Tuhan mau mengajar kepada kita supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan dalam setiap waktu dan jangan mengizinkan ketakutan menguasai kehidupan kita. Tahukah saudara-saudariku dikasihi dalam Tuhan, ketakutan adalah sesuatu yang biasa kita alami. Tetapi tahukah ada bahwa ketakutan boleh melemahkan iman kita. Oleh itu jangan mengizinkan ketakutan menguasai kita. Lihatlah, pandanglah kepada Yesus, karena Dia mampu menolong kita. Dalam pelajaran ini, ada sesuatu yang Yesus mau kita pelajari dalam pelajaran ini. Yaitu jangan kita berlandaskan kepada kekuatan atau pengalaman kita untuk menyelesaikan badai dalam hidup kita. Justru itu, kita perlu hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang mampu menolong kita. Karena pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Haleluya. Amin. Amin. Yang kedua, bagaimana kita menghadirkan Yesus dalam badai kehidupan kita. Yang kedua itu badai tunduk kepada
Yesus. Bersama-sama dengan saya, 2, 3. Badai tunduk kepada Yesus. Markus bab 4 ayat 38b hingga 41 berkata, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Ia pun bangun mengerdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara dan saudariku dikasihi dalam Tuhan, ketakutan dapat diatasi dengan percaya kepada Yesus. Murid-murid Yesus tidak sadar atau lupa bahwa mereka bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada bersama dengan mereka. Sedangkan pada sebelum mereka menyeberangi Tasik Galilea itu, Yesus telah banyak melakukan mukjizat dan disaksikan oleh mata mereka sendiri. Ketika mereka sudah berusaha mengharungi badai yang begitu kuat, di mana ombak air telah masuk ke dalam kapal mereka. Mereka berusaha dengan pengalaman dan kemahiran mereka, tetapi perahu yang mereka kendalikan itu tidak dapat mereka kendalikan dengan baik. Karena mereka sadar perahu mereka akan tenggelam karena telah dipenuhi dengan air, sehingga ada perasaan yang takut yang ada pada mereka. Dan ketika ada perasaan yang takut, mereka mulai menyadari, mereka mulai diingatkan bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Apa yang mereka katakan dalam ayat yang ke-38? Mereka membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Guru, engkau tidak pedulikan kalau kita binasa. Binasa itu maksudnya kalau kita akan mati. Matius menjelaskan dalam ayat 25b mengatakan di sini bahwa Tuhan, tolonglah kita. Mereka meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan setelah mereka sadar bahwa Yesus ada bersama dengan mereka, mereka meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena mereka tahu mereka tidak mampu mengarungi badai yang begitu besar sekali. Apa yang terjadi setelah mereka membangunkan Yesus? Apa yang terjadi setelah mereka meminta pertolongan daripada Yesus? Apakah Yesus menunggu? Apa Yesus membiarkan mereka? Apakah Yesus tidak mempedulikan mereka? Tidak. Apa yang Yesus katakan di sini dalam ayat yang ke-39 hingga ayat 40 berkata, ia pun bangun, ia mengerdik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara dan saudariku dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Di saat kita meminta pertolongan, mukjizat Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Seperti murid-murid Yesus meminta pertolongan, Tuhan menolong mereka. Tuhan dapat menyelesaikan seluruh badai yang besar yang mereka lalui ini. Kenapa? Sebesar badai yang ada pada kita pun, Yesus dapat memulihkannya. Percaya kepada Yesus bahwa Dia mampu melakukannya. Apa yang manusia tidak dapat lakukan, Yesus mampu lakukan. Karena Dia adalah Tuhan. Maka hadirkanlah Tuhan dalam hidup kita. Selalulah meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada hari Selasa yang lalu, itu pada tanggal 27 Oktober,
Nah, kita semua tahu pada waktu itu ada hujan yang turun dan angin yang kuat di sebelah pagi. Dan juga kita dapat dengar ada satu kejadian kemalangan kapal offshore dengan melanggar platform pelantar minyak di Miri atau di Sarawak. Dan kita dapat dengar berita bahwa seramai 187 anak kapal dan 187 anak kapal dan 185 mereka selamat dan 2 orang mati kena ada angin yang kuat di tengah laut. Nah, pada masa yang sama bapak saya menelepon saya sekitar pukul 12.15 tengah hari. Nah, waktu itu saya sedang menyediakan khotbah untuk minggu ini. Dalam keadaan yang panik, bapak saya memberitahu kepada saya, dia kata, kamu dengarkah ada satu kapal offshore di laut mengalami kemalangan disebabkan angin dan ombak yang besar. Dan saya beritahu kepada bapak saya, dari mana bapak dengar? Dia bilang, kamu punya saudara yang ada di Miri menelepon saya bahwa ada satu kemalangan offshore. Jadi bapak saya terus rasa panik, rasa takut. Kenapa? Karena ada 3 orang adik saya juga kerja offshore. Dan pada masa itu juga ada 2 orang yang berada di laut bekerja sebagai offshore. Dan itulah perasaan takut yang ada pada ibu bapak kami. Nah, ibu bapak saya meminta saya untuk menelepon mereka. Lalu saya beritahu kepada ibu bapak, tidak dapat menelepon sebab mereka berada di tengah laut. Kalian tidak ada di sana. Dan saya tahu perasaan takut resah itu ada pada ibu bapak kami. Dan saya coba menenangkan mereka. Saya berkata kepada mereka, adik berlayar bukan di Sarawak atau di Miri, tetapi adik berada di Labuan. Mereka bertugas di Labuan. Dan saya beritahu juga mereka dalam keadaan yang selamat. Nah, platform yang mereka platform yang ada di sana berdekatan dengan muara sungai. Dan kalau ada hujan atau angin lebat, mereka boleh pergi ke muara sungai. Dan setelah saya menerangkan perkara ini dan saya beritahu kepada ibu bapak saya, kita bersandar sama Tuhan dan meminta pertolongan. Barulah kedua ibu bapak saya itu tenang. Dan saya menyuruh mereka untuk berdoa atas kejadian yang telah berlaku di Miri Sarawak, di mana ada kemalangan kapal offshore. Dan kami berdoa dan minta perlindungan kedua adik kami yang berada di laut. Jadi saudara dan saudariku, ketakutan itu boleh menguasai kita. Tapi ketika kita mendengar Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ketakutan itu boleh dikalahkan karena kuasa ada bersama kita, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Ada amin? Saudara-saudariku dalam kasih dalam Tuhan, manakala dalam ayat yang 41, apa yang terjadi? Setelah Yesus mengerdik angin, danau itu, sehingga danau itu boleh tenang, dan di dalam ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam semula jadi. Apabila Tuhan memerintah bumi, semesta alam akan tunduk kepada Tuhan Yesus. Jika kehendak Tuhan, Dia boleh menghentikan semua bencana alam yang menakutkan, termasuklah penyakit yang berbahaya itu, virus COVID-19. Ada amin? Maka itulah kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya COVID ini akan dilalui. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan mampu karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Kalau Yesus berkuasa atas semesta alam, pastinya Tuhan juga berkuasa atas hidup kita. Yesus mengasihi kita. Yesus tidak membiarkan kita melalui badai seorang diri. Pasti Tuhan bersama dengan kita dan akan membuka jalan dan menolong kita ketika kita meminta pertolongan.
Jadi saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan Tuhan. Itu saya dan kamu. Kita semua memerlukan Tuhan. Sehebat apapun manusia, kita tidak dapat mengubah atau memulihkan keadaan menurut keinginan kita dengan berlandaskan kekuatan atau pengalaman kita untuk menyelesaikan badai dalam kehidupan kita. Kita perlukan pertolongan Tuhan dengan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa supaya belas kasihan Tuhan dan pemulihan daripada Tuhan akan dinyatakan di bumi ini dengan menghancurkan pandemi COVID-19 dan juga memulihkan ekonomi dunia Malaysia, khususnya ekonomi pribadi kita sendiri. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi ini di dalam Injil Markus, bahwa Yesus adalah yang berkuasa. Yesus boleh meredahkan angin, badai, dan Yesus mau tuh kita percaya akan kuasanya. Maka itu saudara-saudariku, hadirkanlah Yesus dalam hidup kita, supaya Dia memimpin dan menyertai kita ketika kita mengarungi badai. Jadi saudara dan saudari dalam kasih dalam Tuhan, mari kita ambil waktu ini, kita tundukkan kepala kita merenungkan kembali apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau mengajar kita melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Janganlah kita berlandaskan dengan kekuatan atau pengalaman kita untuk menyelesaikan badai dalam hidup kita. Jadi saudaraku dikasih dalam Tuhan, hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang mampu menolong kita, karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam kita menghadapi pandemi COVID-19, bukan saja mengubah kehidupan kita, tetapi juga telah mengganggu ekonomi kita sendiri. Dan ada yang telah kehilangan pekerjaan. Sehingga boleh memberi ketakutan dalam hal keuangan, baik pribadi kita maupun keluarga kita. Justru itu, hadirkanlah Tuhan dalam hidup kita, karena Tuhan mampu menolong kita. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, sebesar apapun badai yang ada pada hidup kita, Yesus dapat memulihkan. Percaya kepada Yesus, bahwa Dia mampu melakukannya. Apa yang manusia tidak dapat lakukan, Tuhan Yesus dapat lakukan. Maka itu, percayalah kepada Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, memberikan suatu pengharapan kepada kami, satu janji iman bagi kami, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami mengarungi badai di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami bersyukur Tuhan di waktu kami mengarungi badai dalam hidup kami, Engkau ada bersama kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau menolong kami, membawa kami keluar daripada badai di dalam kehidupan kami, menyelesaikan semua badai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami supaya kami menghadirkan Engkau Tuhan dalam hidup kami senantiasa. Karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu dalam keadaan kami pada waktu ini, di mana kami menghadapi COVID-19. Ada banyak perkara-perkara yang menakutkan bagi kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, yang mampu menyelesaikan semua apa yang terjadi di muka bumi ini. Maka itu kami berdoa pertolongan Tuhan kepada kami semua. Khususnya bagi negeri kami Sabah, pimpin dan sertai
Dan Tuhan menolong kami semua supaya kami mengalami kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 我们来兼顾我们的信心，一起的先读尼基亚信经。我信独一上帝，全能的父，创造天地的，并造有形无形的万物的主。我信独一主耶稣基督，上帝的独生子，在万事之前为父所生的，从神出来的神，从光出来的光，从真神出来的真神，首生的，不是被造的，以父一体的。万物都是借着主所造的，主为要拯救我们世人，从天降临，由圣灵感孕，同真理玛利亚起着肉身，并成为人，在本丢比拉多手下为我们钉十字架，被害、受死、埋葬，照圣经第3日复活，升天，坐在父的右边。将来必有大荣耀在降临，审判活人死人，他的国无穷无尽。我信圣灵为主，并是生命的根源，从父子出来的，与父子同受敬拜，同受尊荣，曾借着先知传言。我信唯一圣而公之教会，众使徒所传着。我承认是最势力的独一洗礼。我指望死人复活，并来世的生命。阿们。各位弟兄姐妹朋友，平安！我们又在线上看到了。今天也是在线上来崇拜。这里有一个报告，第一次讲到我们的肺炎的疫情又继续转延了，到下个月11月9号完。我希望大家在每一位能够在家里要遵守这个 SOP 不要乱来现在的病痛很厉害了，我们的在雅比的有缝期了，所以讲不要乱去跑了。希望大家遵守你们自己能够隔离了这个病痛。希望大家能够合作我们时常为你们祷告祷告为了你们的健康，你们的需要，我们在家里也是祷告。但是我们每一个礼拜都有个祷告会从礼拜一、礼拜三、礼拜五，我们有 Zoom 的来网上来祷告。我希望大家能够参与，要是你要参与的，你可以看到矮的就问他有那个link了你可以上去跟着来，一起来同心来祷告，使到我们有个把这个疫情的病痛可以给它慢慢的消失。我希望大家可以合作。还有就是提到是讲到那个奉献的，也是有奉献，我们在网上的 online 的奉献，还是你要拿钱来在教会里面 office 里面的放在那个桶里面我好像我是一个月才拿来，你看我没有来，我这样捐的在教会我是把我每个星期的就放好等到一个礼拜一个月我就拿来了。谢谢大家，我希望大家能够听到今天的那种报告给你们，你要专心去仰望上帝希望你做个在家里不是讲到跟着那个3天祷告会，但是你自己也是祷告，好像我早上的祷告，我晚上也是有个祷告。我希望大家也是跟我一样，我们为了这个
疫情的来祷告，直到他们会保护你们的一家人。报告是这样的。阿们。愿全能的上帝怜悯你们，借着主耶稣基督饶恕你们，拯救你们脱离一切所犯的罪，借圣灵的大能加强你们侍奉主的力量，保守你们进入永生。阿们。现在我们既然借着耶稣基督与上帝和好，因此我们应该彼此和好。愿主的平安常与你们同在，也与你们同在。你们心里当仰望主，我们心里仰望主。我们应当感谢我主上帝，感谢我主上帝是应当的。无论何时何地，感谢赞美主，全能的圣父，创造天地万物的主，这是合理的，也是我们本分和喜乐。现在我们感谢主，因主应许众圣徒永远的盼望，效法众圣徒的好榜样，存心忍耐，分那摆在我们前头的路程，仰望我们创始成终的耶稣，至终以众圣体共享无穷的荣耀。因为这样，我们与天使和天使长、天上的会众一同称赞顺扬主荣耀的圣名，常赞美主说：圣哉，圣哉，圣哉！天地万军的主，主的荣光充满天地，愿荣耀归于至上的主。阿们。各位弟兄姐妹，我们来坐下或跪下。我们的天父，一切荣耀都归于主，在主恩慈中，将独生圣子耶稣基督赐给我们，为救赎我们，受死在十字架上。他在那里一次奉献自己，为全世界的人做满足完全的赎罪祭。主亦施力借圣灵，叫我们永远纪念主尊贵的死，并在圣福音书上吩咐我们常常遵行，直到主在降临的日子。我们谦恭呼求慈悲的父，去听我们借着圣灵的大能，使我们遵照圣子我主耶稣基督设立这圣餐的命令，领受天父所造的饼和酒，为纪念主受死遇难，就能同享主至贵的身体宝血。救主被卖的那一夜，拿起饼来，拨开，分与门徒说：你们拿这个吃，这是我的身体，因为你们死的，你们要这样行，以纪念我。晚饭以后，又拿起杯来，注谢了，递与门徒说：你们都喝这个，因为这是我的血，就是新约的血，为你们和众人免罪流出来的。你们每逢喝的时候，要这样行，以纪念我。阿们。我们一起来，基督已经受死，基督已经复活，基督将要再来。我们拨开这饼，以便在基督分享。我们虽然都也是一个饼，一个身体，因为我们都分享这个饼。
凡被请赴羔羊之婚宴有福了。我们要欢喜快乐，将荣耀归给主。上帝赐给他的子民的圣物，当存信心谦卑前来，领受这饼和酒，纪念基督为你受死。当以信心和感谢领受他在你的心里。我们遵照救主的教导，我们来同心祷告。我们在天上的父，愿人都尊父名的为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们又用了饮食，求父今日赐给我们，又求饶恕我们的罪，如同我们饶恕得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，世世无尽。阿们。我们一起来念感谢文。我们的天父，永生的上帝，我们感谢主接纳我们作为圣子救主耶稣基督复活的肢体，并在他身体宝血圣事里用灵粮喂养了我们。现在求主差遣我们平安奔走四程，并赐给我们力量和勇气，专心乐意的敬畏主，侍奉主。阿们。各位弟兄姐妹，我们一起来站立，我们来领受上帝的祝福。愿上帝所赐出人意外的平安，保守你们心怀意念，使你们认识敬爱上帝和圣子我主耶稣基督。又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的福降在你们中间，常你们同在。阿们。各位弟兄姐妹，愿你们平安回去侍奉主，奉主耶稣的名。阿们。